Ya betul, Sofi. Pembaziran makanan hari ini dah masuk 29 Ramadan. Kalau kita ikutkan data yang telah pun dikeluarkan ini sebanyak 46,610 kilogram bahan buangan makanan, sisa makanan daripada bazar Ramadan telah pun direkodkan. 46,000 bukan 47,000 kilogram bukan satu jumlah yang sedikit. Secara totalnya adalah 52,900 kilogram, termasuk dengan 5,290 kilogram itu adalah sisa-sisa lain. Jadi pembaziran makanan ini kalau kita lihat dengan total sebegini boleh digunakan dan juga boleh dijimatkan dengan syarat kita kena wujudkan kesedaran masyarakat itu sendiri untuk berbelanja dan juga untuk membeli apa yang perlu sahaja. Jadi untuk kita melihat bagaimanakah pembaziran makanan, mengapa terus berlaku, saya sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, yang saya faham sekarang sudah pun berada di Terengganu untuk pulang beraya. Doktor, sampai bila tu doktor? Ya, saya Pak Wang. Saya baru sampai pagi tadi. Oh, jam untuk jalan semalam Doktor? Semalam okeylah, jam macam biasalah, alhamdulillah. Okey, bila dah sampai kat Terengganu tu dia dengar slang-slang Terengganu sikit lah. Oh, sorry. Dia saja buat boleh tak tahu. Tak apa, itu keunikan negara Malaysia, Doktor. Kita teruskan sahaja dengan topik Doktor. Yeah. Kalau kita lihat 52,900 kilogram pembaziran telah pun direkodkan sepanjang bazar Ramadan kita pada tahun 2023 ini. Dari aspek kesejahteraan, kelestarian untuk manusia dan sebagainya, Doktor, apakah kesan pembaziran ini kalau kita lihat dari aspek kesejahteraan manusia itu sendiri? Saya bila diberikan topik ini, Rizwan, saya mengeluh sendirilah melihat. Kerana ini topik yang perkara yang memang kita sudah suarakan, ramai yang menyuarakan. Tetapi setiap tahun, setiap kali Ramadan benda yang sama berlaku, 15 ke 20% penambahan pembaziran makanan, pembaziran sampah akan berlaku, dan seperti yang Rizwan mentionkan tadi, bahawa jumlah yang membazir bazar Ramadan saja itu, jumlah itu sebenarnya boleh menanggung 40,000 orang makan, dengan jumlah 1.7 kilo seorang lah, maknanya kalau sebulan sudah berapa, 120,000 orang kita boleh tanggung dengan pembaziran yang berlaku. Jadi bayangkan betapa besarnya kesan dia, Itu dari segi sosial lah, dari segi alam sekitar. Saya rasa ini benda yang memang kita tidak dapat dinafikan, walaupun memang kita tahu bahawa orang sedar, tetapi masih kesan kepada alam kita ni, tengok climate change lah, perubahan cuaca alam sekitar, bagaimana ia berlaku. Dan apabila makanan-makanan ini berkumpul, dia akan mengeluarkan gas, greenhouse gas yang dikeluarkan itu akan mencemarkan alam sekitar, Dan yang ketiganya, selain daripada sosial, selain alam sekitar, segi faktor ekonomi juga, bila ekonomi ini dia memperlihatkan bahawa dia akan akhirnya menaikkan harga barang, kerana kita melihat perbelanjaan begini, kalau semua orang berjimat, insya-Allah tidak mengganggu harga barang dan sebagainya. Tapi itulah realiti yang berlaku, dan kita harap perbincangan hari ini dapat mencetuskan sedikit kesedaran lah. Walaupun sudah hari 29, hanya tinggal satu malam lagi untuk kita berjimat, tidak membazir malam ini, tapi kita harap bahawa ini akan membudaya selepas ini, Tuan. Doktor sebut tentang mencetus kesedaran. Saya kira doktor kita sudah pun cukup matang bercerita tentang kesedaran masyarakat. Adakah ini merupakan salah satu faktor utama setiap kali raya, setiap kali bazar Ramadan, setiap kali bulan Ramadan ini pembaziran berlaku disebabkan oleh kurangnya kesedaran masyarakat? Ataupun disebabkan apa, doktor? Sangat tepat, tapi itulah cerita kita, Tuan, macam mana kita nak mencetuskan kesedaran ini. Saya rasa gambar yang disiarkan tadi itu, alhamdulillah, itu saya rasa dia memviral agak sangat jelas, sangat luas, yang diluarkan tadi. Kerana apa kita boleh kaitkan dia, sebab bila kita kata bahawa sebanyak itu dibazirkan, berapa orang yang boleh kita bantu, Jadi dari situlah bentuk kesedaran yang perlu diberikan itu, Kesedaran ini satu tahap. Di peringkat orang yang disedar ni pula, kita pun kena pastikan dia bertindak. Kita banyak kesedaran tentang alam kita banyak kesedaran bukan jangan membazir, dan agama Islam sendiri, ni hari dah 29, tapi kalau di hari 29 dengan amalan puasa, dengan ibadat puasa ini yang seharusnya mengajar kita untuk lebih menyedari untuk tidak membazir, lebih berjimat dan sebagainya, merasai penderitaan orang tidak ada makanan, tetapi kita rasa kita masih membazir, agaknya apa lagi boleh kita buat, jadi kerana itu kita kena pastikan bahawa kesedaran yang ada itu, yang wujud dalam fikiran mereka, pengetahuan yang ada itu diterjemahkan menjadi amalan.
Dan itu yang paling kritikal. Bagaimana kita nak menjadikan dia amalan, itulah benda yang perlu kita lakukan secara berterusan. Ya. Yang kedua, mungkin dari segi teknikal kita kena maklumkan juga bahawa di Malaysia ini mungkin sistem atau budaya food storage, food distribution ini sesuatu yang belum lagi mainstream, ya, belum lagi menjadi peranan dan amalan biasa kita. Ya. Bagaimana makanan yang ada itu sebenarnya bukan tak perlu dibuang pun. Ya, boleh digunakan semula. Dan yang ketiganya lah, ya, saya rasa bukan isu selepas, ya, tapi isu waktu kita nak mengambil makanan, waktu kita nak pergi membeli barang makanan, dekat situ yang kita kena cetuskan perasaan bagaimana supaya kita beli ni, yang kita ni kita yang betul kita nak makan dan kita rasa bersalah kalau tak habis. Ya, jadi bentuk kesedaran begitu yang perlu diadakan, Cik Wan. Pembaziran ini saya kira ia merupakan satu rantaian, bukan sahaja kepada pengguna kita yang membeli, malah pada yang menghasilkan makanan, ya, contohnya hotel, penghasilan makanan, pembuat makanan dan sebagainya, penjual makanan dan sebagainya. Adakah untuk kita menangani isu pembaziran ini satu bentuk undang-undang perlu digubal dan juga dikuasakan, Doktor? Ya, sangat perlu. Saya rasa sekarang ini apabila satu proses kesedaran itu tidak menjadi proses kesedaran tidak, sebab saya rasa dari kecil lagi sudah kita dididik. Bulan puasa, amalan puasa satu amalan yang sangat benar, sepatutnya ini menjadi kesedaran proses kesedaran, pasal kempen yang paling besar, ya, tapi masih tidak berlaku. Maka di situlah perlu, ya, sangat perlu diadakan sistem lain, perundangan lain secara akta, secara insentif dan sebagainya perlu diadakan. Jadi dalam konteks ini kita ada Akta 672, ya, untuk pengurusan dan pengawasan liaan sisa pepejal. Tetapi pelaksanaan ini masih lagi dalam proses yang boleh ditambah baik. Dan juga kita maklum bahawa tidak semua negeri yang menandatangani, maksudnya yang bersedia untuk melaksanakan ataupun menjalankan peraturan ini. Dan akta ini juga ada lompong-lompongnya jugalah, ya, dari segi pengurusan sisa pepejal dan sebagainya. Maknanya sejauh mana dia mengawal selia pengusaha. Sebab kita tahu seperti yang Encik Wan kata tadi, ini bukan sekadar bazar Ramadan saja, ya. Kita tengok satu lagi perkara yang agak sedih, ya. Saya sempat juga 2-3 kali pergi nak memerhatikan, ya, bazar Ramadan buffet di hotel-hotel. Yalah, ada masa kita mengucap jugalah tengok, ya, bila tinggi makanan atas meja. Makanan keluar atas meja, berapa banyak dia punya yang kita nak habis sebelum berbuka. Selepas berbuka, Cik Wan, kita tengok semua tak habis. Kemana perginya? Ya, so ini yang sangat sedia memerlukan perundangan. Ya, perundangan ini perlu dilaksanakan ke atas pengusaha. Ya, tapi mungkin ini sesuatu yang belum lagi menjadi yang meluas budayanya, ya. Jadi kita bersyukurlah at least paling tidak, ya, sedang dilakukan revision Akta 672 dan kita nak supaya semua negeri menandatangani akta ini. Doktor, saya tak nak ambil masa doktor lama sebab doktor nak bersedia untuk berhari raya selepas ini, mungkin makan lemang dan sebagainya. Doktor, soalan terakhir, apakah nasihat doktor kepada, ya, kita pembeli, pengusaha, ya, hotel, pemilik hotel dan sebagainya dalam isu pembaziran makanan ini tidak pernah selesai saban tahun, Doktor? Ya. Saya, ialah semua orang akan mengeluh, cuma itulah cetusan yang kita katakan tadi, panggilan, ya, panggilan kita hari ini adalah panggilan tentang kesedaran. Kita perlu ingat bahawa setiap butir nasi, ya, yang ada yang tersedia di atas meja ataupun setiap kuih yang ada di atas meja itu menggambarkan rantaian makanan, sama ada dari segi petaninya, dari segi pengusaha sayur-sayurannya, pengusaha paginya, dan juga industri hotel dan sebagainya. Itu adalah kerja penyediaan yang memerlukan rantaian dari segi ekonomi, dari segi alam sekitar dan dari segi sosial. Maka kita ini bertanggungjawab untuk menggunakan secara bertanggungjawab sustainable consumption dan production, dari segi memastikan bahawa kita amanah terhadap makanan yang kita nikmati, sama ada waktu kita makan, waktu kita menyediakan atau waktu kita membuangnya bila kita tidak boleh lagi makannya, ya. Jadi saya mengharapkan supaya ini panggilan pulau untuk kita kali ini, ya, bukan saja di Ramadan ini, Cik Wan, kita hanya ada 1 malam lagi atau 2 malam lagi, tapi yang paling penting juga adalah gambaran sebenar waktu raya nanti. Adakah kita mampu menterjemahkan kesedaran ini kepada hari raya kita makan ala kadar yang sekadar perlu, dan kita ingat bahawa yang lebih itu boleh menanggung beratus ribu, berpuluh ribu orang yang sedang kelaparan di sana. Ya, maksudnya kita hidup ini perlu dalam kesederhanaan, ambil apa yang perlu sahaja. Terima kasih banyak-banyak di atas komentar yang diberikan dalam topik pembaziran makanan mengapa terus berlaku. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Selamat Hari Raya, Doktor. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, Pak Wang. Terima kasih jumpa di Terengganu. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa di negeri Terengganu. Baiklah, kita